بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين أما بعد. Rukun kelima, iman kepada hari akhir. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan dan beriman kepada hari akhir. Artinya dengan keyakinan yang kuat dan kepercayaan yang sempurna kepada hari kiamat, serta mengimani segala hal yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jal dalam kitabnya yang mulia dan diberitakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang segala hal yang terjadi setelah kematian, dan sehingga ahli syurga masuk ke dalam syurga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Allah Ta'ala menegaskan penyebutan hari akhir dalam kitabnya yang agung, mengulang-ulang penyebutannya di setiap tempat, mengingatkan kepadanya dalam setiap saat dan menegaskan kejadiannya, banyak menyebutkannya dan mengaitkan keimanan kepada hari akhir dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Al-Baqarah ayat 4. Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bahawa ilmu tentang waktu datangnya kiamat berada di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dia Ta'ala berfirman, Inna Allaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Luqman 34. Ketika Allah Azza wa Jalla menyembunyikan waktu datangnya kiamat dari para hambanya, Dia membuat petunjuk-petunjuk dan tanda-tandanya yang menunjukkan kedekatan waktunya. Mereka Ahlus Sunnah mengimami segala hal yang akan terjadi dari tanda-tanda kiamat kecil dan besar yang merupakan tanda-tanda datangnya kiamat. Kerana semua itu termasuk dalam kategori keimanan kepada hari akhirat. Tanda-tanda kiamat kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fadhil Ustaz pengusi kita dan Ustaz ni dan semua para asatizah, guru-guru, alim ulama, hadirat muslimin muslimah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita syukur pada pagi hari ini dapat sama-sama kita bertemu lagi dan dapat kita meneruskan pembacaan kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Salih Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pada hari ini kita telah sampai kepada rukun kelima, Ar-Ruknul Khamis, iaitu beriman dengan hari akhirat. Alhamdulillah, kita yakin dan percaya bahawa sebagai ahli sunnah wal jamaah, semua orang beriman dengan hari akhirat. Dan beriman dengan hari akhirat ini, kita di sini dibawa ada dua sumber. Dan kedua-dua sumber inilah yang kita wajib berpegang, iaitu kitabullah, sunnah Rasul. Hari akhirat adalah hari terakhir dan dia termasuk perkara gaib yang tidak diketahui kecuali Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu bila hari kiamat ini akan berlaku, hatta kepada malakum muqarrabun wa nabiyyun mursalun, hatta kepada mereka yang paling hampir dengan Allah dan nabi yang diutus, Allah tidak beritahu bila. Dan ini jelas di dalam hadis Jibril alaihissalam, apabila Jibril bertanya baginda sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah,
Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi sama-sama tak tahu. Kalau sekiranya ada orang meramalkan kiamat berlaku sekian-sekian, kita abaikanlah. Walaupun ada juga yang meramalkan kiamat ni berlaku pada tahun sekian-sekian. Ini bukan perkara baru. Para ulama dulu telah meramalkan. Dan berlaku pada tahun sekian yang diberikan tu. Dan tahun tu lama dah lepas. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala hanya memiliki ilmu tersebut. Dan ini adalah al-ghaibul mutlaq. Ghaib ni ada dua. Al-ghaibu al-mutlaq dan ghaib yang tidak mutlak. Antara al-ghaibul mutlaq ialah al-qiyamah. Ayat yang dibawa di sini ialah yang kita baca dari surah Luqman tadi, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ada 5 perkara ni Allah tak beritahu kepada manusia. Ketika ghaib mutlak, ada ghaib yang muqayyad. Ghaib muqayyad, kita tengok, ghaib mutlak ialah Allah tak beritahu kepada sesiapa pun ilmu tersebut. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah, di sisi Allah saja bila berlaku kiamat. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah jua yang mengetahui apa yang ada dalam rahim kandungan seorang ibu. Wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Wa yunazzilul ghais, menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kalau kita tengok kiamat, kita mudah faham. Ghaib mutlak. Allah tak cerita kepada sesiapa pun. Namun ada orang kata, wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Allah lah yang menurunkan hujan dan dia tahu apa yang ada dalam kandungan rahim. Orang bercakap sekarang orang boleh tahu hujan. Bila nak turun, di mana nak turun. Ramalan. Ada orang beramal anak yang ada dalam kandungan. Sebenarnya orang tahu hujan tu bukan ghaib mutlak. Tu ghaib muqayyad. Ghaib mutlak ditulis dalam Lauh Mahfuz. Siapa pun tak tahu apa yang akan berlaku. Itu ghaib mutlak. Adapun setelah ada tanda-tanda angin bertiup, itu bukan ghaib mutlak. Itu ghaib muqayyad. Ghaib tu pada orang yang tahu, dia tidak ghaib. Ilmu tu tidak gaib dengan dia. Dia dah ketahui. Angin bertiup, pusingannya berapa, derajahnya berapa, awalnya berkumpul di mana, itu sudah tidak gaib. Hanya gaib kepada orang tak ada pengetahuan tu. Orang yang punya pengetahuan tu sudah tidak gaib lagi. Begitulah juga kandungan di dalam rahim seorang ibu. Sebelum jatuh benih tu, adakah siapa tahu dia nak mengandung? Itu maksud gaib mutlak. Setelah jatuh benih, ada pertemuan jemih buaidah tadi, maka di situ sudah tidak gaib. Kerana benda tu ada dah, benih tu dah ada dah. Boleh dikesan sejak peringkat awal lagi, jadi ke tak jadi. Laki ke perempuan boleh dikesan. Tu tidak gaib dah, ilmu tu. Ilmu gaib pada kita yang tak reti. Kita yang tak reti ni, kita pergi. Kalau isteri dah mengandung 4 bulan ke, doktor tengok. Tu tengok tu ada nampak janda jantina dia tu. Kita, ya. Nampak reti ke tak? Tak reti tu. Duk ya saja je. Doktor tu nampak apa ni, jantina dia tu. Laki ke perempuan, kita pun mengiyakan. Kita rasanya tak yakin sangat, tapi doktor kata, kita percaya. Sebab apa? Sebab ilmu tu tak ada dengan kita. Doktor boleh kata jelas ini laki-laki, ini perempuan. Sebab ilmu tu tak gaib dengan dia. Walaupun kita diterang begitu jelas, tetapi masih lagi ragu. Cuma harap-harap betul lah, tu je.
Jadi sekarang apabila anak tu dah ada di dalam kandungan, tidak gaib. Cuma gaib kepada orang yang tak tahu. Seperti kita di sinilah. Kita di sini tak gaib. Tetapi orang yang duduk di luar sana, umpamanya duduk di Kuala Lumpur, apa yang berlaku pada masa kita di sini, pada mereka gaib. Tetapi pada kita tak gaib. Itu maksud gaib. Gaib mutlak, gaib muqayyad. Jadi, gaib mutlak, Allah Subhanahu Wa Taala tak beritahu. Perkara yang kita boleh faham juga, wama tadri nafsum maza taksibu ghadan. Siapa boleh jangka, yakin dia akan buat perkara ni besok. Ada yang dia tak fikir pun dia buat. Dia tak tahu apa sebenarnya nak buat besok. Dan begitu juga apalagi wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan siapa pun tidak tahu di mana dia akan meninggal. Di mana dia akan meninggal dan di mana dia akan dikebumikan. Tak tahu. Kerana itu dah urusan orang. Orang hidup dah. Nak bumi kat mana. Itu jadi seseorang itu Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi bahawa ini adalah 5 kunci ghaib. Inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala beriman dengan hari akhirat di sini ialah hari yang Allah akan hidupkan semua makhluk selepas mereka mati dan dibangkitkan daripada kubur masing-masing, kemudian dihisapkan amalan masing-masing. Ini adalah i'tiqad yang kita perlu tanam betul-betul dan mentasdik dengan sempurnanya dengan hari kiamat. Begitu juga beriman dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam kitabnya. Dan begitu juga apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis-hadisnya berhubung dengan apa yang berlaku selepas mati. Soalan dalam kubur, nikmat atau azabnya. Dan apa yang akan berlaku, keadaan-keadaan huru-hara dan juga tanda-tanda kiamat dan alamat-alamatnya. Begitu juga termasuk an-nafkhu fis sur, iaitu tiup sekekala, bangkit, mahsyar dan semua sekali menerima surat amalan, hisab, mizan, khaudur rasul, sirat, syafaat dan balasan sehingga ahli syurga akan masuk ke syurga, ahli neraka wal-iyaz billah ke neraka. Dan kalau kita tengok dalam semua ayat, kalau kita boleh kumpulkan dan ada orang mengumpulkan para ulama, gandingan beriman dengan Allah dan hari kiamat ni sangat banyak di dalam Quran. Berbanding dengan Allah sebut gandingan iman dengan malaikat, iman dengan nabi, iman Allah, beriman dengan Allah dan dengan rasul-rasul, beriman dengan Allah dengan qada-qadar tak banyak. Tetapi yang paling banyak gandingan Allah Subhanahu Wa Taala letak di dalam Al-Quran ialah al-imanu billah wal yaumil akhir. Hadis pun banyak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Banyak dan sebagainya. Banyak gandingan. Ini adalah di antara sebabnya ialah orang yang beriman dengan Allah pasti dia ingat hari akhirat. Orang yang beriman dengan hari akhirat pasti dia ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat rapat. Walaupun yang lain-lain itu rapat juga, tapi Allah banyak gandingkan antara beriman dengan Allah dan hari akhirat ini berbanding dengan rukun-rukun iman yang lain. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia tidak beritahu kepada manusia tentang bila berlaku kiamat, namun dia letak di atas dunia ini, dia menyebut, Allah dan Rasulnya yang menyebut amarat atau tanda-tanda hari kiamat. Jadi tanda-tanda hari kiamat ini sebenarnya boleh memberi peringatan kepada kita khususnya dan juga semua umat manusia dengan akan berlakunya hari kiamat. Dan hari kiamat ini, tuan-tuan,
ada juga orang tak percaya. Nah, ada orang kata kita mati habis cerita. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau kita yakin hari kiamat ni berlaku dan kita yakin dengan kita ni mati, kita tidak akan buat benda tak betul. Kita tidak akan buat benda salah. Tetapi apabila kita terlupa tentang hari akhirat ataupun terlupa dengan Allah, maka ketika itulah manusia, boleh jadi kita juga, akan melakukan apa yang Allah larang. Karena tu hari akhirat dengan beriman kepada Allah ni kalau melekat dalam kepala, dalam jiwa, dia sebagai pencegah daripada orang melakukan apa-apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai ad-dafa', sebagai pendorong untuk melakukan perkara-perkara baik dalam hidup. Sebab dia akan, hari akhirat ni bila-bila masa je untuk seseorang itu. Kalau bagi kita mati itu tamatlah riwayat kita di dunia. Maka lepas itu adalah akan menghadapi hari akhirat pula. InsyaAllah kita baca alamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil, iaitu tanda-tanda yang datang muncul beberapa waktu lamanya sebelum kiamat. Tanda-tanda ini dari jenis yang biasa dan sebahagiannya terkadang muncul mengiringi tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil banyak sekali dan akan kita sebutkan sedikit dari tanda-tanda tersebut yang sahih. Di antaranya, diutusnya Nabi Muhammad SAW, ditutupnya kenabian dan kerasulan dengannya, kematiannya, ditaklukkannya Baitul Maqdis, munculnya berbagai fitnah, umat Islam mengikuti tata cara umat-umat terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, munculnya para dajjal, pendusta dan orang-orang yang mengaku sebagai Nabi, memalsukan hadis-hadis, dusta atas nama Rasulullah SAW. Sunnahnya ditolak, banyak kedustaan, tidak ada tasabbut, meneliti kebenaran dalam menukil berita. Diangkatnya ilmu, dan ilmu dicari dari orang-orang yang tidak berilmu, bukan ahlinya. Munculnya kebodohan dan kerusakan, wafatnya orang-orang yang saleh. Tali Islam terurai satu demi satu, umat-umat berebutan terhadap umat Muhammad SAW. Kemudian Islam dan pemeluknya menjadi asing. Banyaknya pembunuhan, mengharapkan kematian kerana penderitaan yang berat. Orang yang hidup merasa iri hati terhadap ahli kubur dan seseorang berharap kiranya ia menepati tempat orang yang sudah mati itu kerana beratnya penderitaan. Banyaknya kematian mendadak dan kematian kerana gempa dan penyakit. Sedikitnya jumlah kaum laki-laki, banyaknya kaum wanita. Wanita muncul dengan berpakaian tetapi telanjang. Zinar tersebar di jalanan dan merajalelanya para pembela kezaliman seperti petugas keamanan yang mendera manusia. Merajalelanya alat-alat muzik, khamar, minuman keras, penzinaan, riba, sutera dan menghalalkannya, serta munculnya pembenaman tempat tinggal, pengubahan bentuk rupa dan qazaf, tuduhan zina terhadap wanita salihah, merajalela. Amanah disia-siakan. Kita tengok di sini, dia bawa secara ringkas, disebut, tetapi tidak membawa dalil-dalil daripada hadis. Pada anggapan dia, kita ni boleh baca hadis kot. Tak? Tapi kita boleh carilah hadis tu. Dan sebagai contoh, di antara alamat dekatnya dengan kiamat, alamat kecil ialah kebangkitan Rasulullah SAW, dan begitulah juga kewafatan baginda, khatmun nubuwah dan sebagainya. Ini ada hadis. Dan hadis ini dia tidak bawa secara nas di sini. Cerita saja. Mungkin kalau dia nak bawa jadi panjang. Begitu juga pembukaan Baitul Maqdis.
dan timbulnya fitnah di sebelah timur, dan ada orang mengikut sunnah orang dulu daripada golongan Yahudi dan Nasara, dan munculnya orang mengaku jadi Nabi. Semua ni berlaku. Semua ni dah berlaku dah. Orang mengikut sunnah umat-umat terdahulu daripada kalangan Yahudi dan Nasara. Sekarang ni ramai orang ikut cara orang Yahudi dan Nasara dalam hidup. Cuma kadang-kadang kita tak tersedar sebab kita dah lama lalu dalam suasana ini, dan kadang-kadang jadi lali. Dan kita tak tahu itu pun adalah usaha mereka. Sebagai contoh, orang Yahudi dan Nasara ini, mereka berusaha dua keadaan. Orang Yahudi, dia tidak nak mengajak orang lain, terutamanya orang Islam, masuk agamanya. Tetapi mereka tetap tidak menyukai orang agama lain. Kerana itu orang Yahudi menganggap semua manusia di atas dunia ini selain daripada orang Yahudi adalah binatang, hayawan. Itu pegangan mereka. Pegangan seperti ini tidak telah dijelaskan di dalam kitab Talmud. Kitab Talmud ni, orang Yahudi ada dua kitab. Kitab Taurah dan kitab Talmud. Dan kitab Talmud ni seperti syarah kepada kitab Taurah. Dan Talmud ni ada dua bahagian, Talmud Urushalim dan Talmud Babil. Dia ada dua syarah. Dan mereka sangat berpegang dengan kitab Talmud daripada kitab Taurat bagi orang Yahudi. Dan di dalam kitab Talmud inilah yang meletakkan bahawa semua manusia di dunia ini selain daripada orang Yahudi adalah hayawan. Tak lebih daripada lembu, kambing, biri-biri, ular, ayam dan sebagainya. Mereka ini dilahirkan ke dunia adalah semata-mata untuk memberi khidmat kepada orang Yahudi. Justru kalau sekiranya mereka dibunuh oleh orang Yahudi tidak berdosa apa-apa. Kalau kita tengok praktikalnya, perkara ini berlaku di Palestin. Orang Yahudi, kalau orang dia seorang mati, habis kampung untuk anak. Sebab apa? Sebab mereka menganggap binatang membunuh manusia. Kalau kita di dalam masyarakat kita Malaysia ni, kalau ada seekor harimau membaham seseorang, maka ramai orang kampung akan keluar untuk memburu harimau tersebut. Kerana dia telah mengganas. Dan bagi orang Yahudinya, itulah pahaman mereka. Kerana itulah orang Yahudi, kalau betul-betul orang Yahudi, yang pertama, mesti bapa dan ibu Yahudi, anak baru diiktiraf Yahudi. Kalau sekiranya bapa Yahudi, ibu tidak Yahudi, anak tidak dikira Yahudi. Dia ikut ibu. Itu terbalik sikit dengan orang lain. Dan begitulah juga, kalau kita tengok, mereka ini, pegangan mereka, menipu orang bukan Yahudi tidak menjadi satu kesalahan. Hatta membunuh orang Yahudi tidak menjadi orang bukan Yahudi tidak menjadi satu kesalahan kepada mereka. Kerana itu mereka tak, orang tunjuk perasaan, tunjuklah perasaan. Tak kisah. Bagi mereka, kalau kita boleh buat bandingan seperti seorang yang memelihara seorang peladang atau seorang memelihara satu reban ayam. Pelihara ayam satu reban, ambil seekor, nak sembelih ayam. Ayam lain tadi tunjuk perasaan semua. Tuan ayam tadi peduli tak? Tak peduli kan? Tunjuk perasaan apa? Kerana tu orang Yahudi tak kisah nak tunjuk perasaan. Silakan. Tu biar berurusan dengan orang Yahudi ni, biar kita tahu akidah dia. Kalau kita tak tahu akidah dia, kita pergi kutuk dia, kita pergi tunjuk perasaan di depan kedutaan dia, tak ada apa. Itu je. Tak heran.
Sebab awak semua ni bukan manusia sebenarnya. Awak ayam-ayam je. Saya nak heran apa? Itu akidah dia. Karena tu saya duk tengok, kalau akidah yang macam ni, buat apa pun dia tak peduli. Karena tu, apa pun keputusan bangsa-bangsa bersatu terhadap Yahudi, buat dono ya. Dia nak buat apa di Palestin, dia buat je. Dia cukup bersedia, dia buat. Karena tu, tak ada satu bangsa yang tak dengar orang ni kecuali orang Yahudi. Sebab status dia lebih tinggi daripada orang lain. Ini dia punya. Dan kalau nak tengok orang yang betul-betul berpegang dengan kebangsaan, inilah dia orang. Bangsa itulah, bangsa Yahudi. Orang lain berpegang dengan bangsa pun tidak seperti orang Yahudi. Malah orang Yahudi ni, dia punya sentimen dia, kalau ada kedai, 2-3 kedai berderet di ujung tadi, kedai Yahudi, dia langkah, tak beli kedai ni, pergi beli kedai Yahudi. Walaupun dalam keadaan hujan lebat. Itu dia punya akidah dia, pegangan dia. Jadi orang lain nak lawan Yahudi susah jugalah. Susah jugalah. Saya nak cerita ni sebenarnya apa yang saya kutip, saya pelajari daripada kitab mereka, At-Talmud. Kita rasa pelik. Apabila kita baca, ya Allah, aku tak pernah jumpa macam ni. Begini dahsyat sekali pandangan mereka. Karena itu, mereka tidak buat seminar. Mana orang Yahudi buat seminar? Orang tidak Yahudi yang buat seminar ni. Buat conference ni. Rata-rata. Seluruh dia, mana orang Yahudi buat seminar? Cuba tunjuk. Atas nama orang Yahudi. So, tak buat. Dia sudah buat satu seminar yang lebih awal, iaitu dia rangka dalam kitab Talmud. Dan sekarang ini mereka hanya ikut keputusan Talmud dulu. Dan caranya orang Yahudi untuk menaluki dunia, mereka tahu mereka adalah bangsa yang terpilih, dan mereka tahu untuk menguasai dunia mesti ada keuangan yang kukuh. Dan kerana itu Yahudi menguasai dunia dengan uang walaupun mereka minoriti. Dan mana-mana, dan cara dia untuk menjatuhkan mana-mana kerajaan dengan dua cara. Saya sebut ni tuan-tuan, boleh tuan-tuan tengok. Orang Yahudi, dia akan beri pinjaman keuangan yang luar biasa kepada orang. Tetapi pulangannya besar. Kalau orang tu tak ikut dia, orang tu akan dijatuhkan. Dia jatuh dengan dua cara saja. Yang pertama, dia akan lahirkan skandal kepada pemimpin tu. Skandal. Skandal ni biasanya tak kira lah dengan skandal dengan perempuan ke atau laki-laki ke, dan lahir skandal. Maka jatuhlah. Kerana tu banyak presiden barat jatuh dengan sebab skandal. Dan yang kedua dengan sebab keuangan. Jadi inilah dua senjata yang telah digunakan oleh mereka di dalam menjatuhkan mana-mana kerajaan. Yang kadang-kadang sebuah kerajaan itu boleh jadi muflis. Jadi tuan-tuan boleh tahulah, saya sebut tu sebagai maklumat perkongsian. Dan cara mereka sangat licik. Dan mereka tidak mengenakan riba di antara satu sama lain di kalangan mereka. Orang Yahudi tak ada riba berhutang. Bank dia tak ada hutang. Sama sendiri, tak ada riba. Dan dikenakan riba kepada orang lain. Kerana tu sistem riba ni sistem Yahudi. Okay. Jadi pelik juga kan. Riba ni haram. Di kalangan mereka haram. Tapi halal dengan orang lain. Ni tuan-tuan, tapi kita apabila bank tak ambil riba agak, rasa tak ada untung. Tapi tak. Dia tak ambil di kalangan mereka. Itu saya nak sebut, orang Yahudi dia tak ajak orang masuk agamanya. Tetapi bagi dia jaga agama dia dengan betul, dia jaga bangsa dia dengan betul, dan dia pastikan orang lain adalah tidak sampai dapat mencapai apa yang dia capai. Bagi orang Kristian lain. Orang Kristian nak ajak masuk agama mereka.
Itu orang Kristian. Walau bagaimanapun, kalau menurut orang Kristian, muktamar dia atau seminar dia di kalau tidak silap saya dibuat di salah sebuah negara Arab, Lebanon, lama dulu. Dan orang padri-padri ini ramai daripada seluruh dunia dan mereka berkumpul di situ, dan satu kesimpulan telah mereka dapat capai bahawa untuk mengkristiankan orang Islam sangat susah. Sangat susah berbanding dengan orang agama lain. Lihat. Jadi mereka kata tak berbaloi dengan wang yang habis kerana orang Islam tak masuk agama Kristian, tapi orang lain mudah. Orang Islam ni lihat. Kerana tu kalau kita tengok orang Islam bukan mudah nak tukar agama. Adalah seorang dua kita tak nafi, tetapi susah. Walaupun dia tak salat, dia kalau sebut nak tukar agama, dia dulu lawan orang. Nah, betul. Dia semangat tu. Namun ketua mereka berkata, kita jangan fikir jauh. Tak usah fikir jauh, sebab kita tidak perlu orang masuk Kristian. Tidak perlu orang Islam masuk Kristian. Kalau mereka nak masuk, dia alu-alukan. Tetapi tidak perlu sampai ke situ. Cukup bagi kita untuk menjauhkan mereka dari Islam. Itu je. Kristian tak masuk, Islam tak aman. Cukup. Jadi, dalam rencana mereka, maka mereka akan lakukan dua perkara. Yang pertama, mereka akan perbanyakkan al-ma'azis sini. Kita ada sebut hiburan. Yang kedua, sukan. Inilah dua senjata untuk menjauhkan orang daripada agama. Ni orang muda. Kalau orang tua pula macam mana? Orang tua dibawa dalam pemikiran. Pemikiran, ilmu. Kalau sekarang ni, namanya kita kata liberal. Islam liberal. Sebagai contoh. Dibawa dalam bentuk tu. Jadi orang muda dengan nyanyian dan juga hiburan. Orang muda juga dengan sukan. Sukan dan hiburan ni menjadi mainan orang muda. Tentang orang tua pula, orang di institusi pengajian tinggi, mereka akan bawa pemikiran-pemikiran yang baru. Tafsiran-tafsiran yang baru. Supaya mereka ini dapat dijauhkan daripada agama. Jadi, tuan-tuan, kita ni sebenarnya duduk dalam kerangka serangan-serangan mereka yang kadang-kadang kita sedar dan kadang-kadang tidak. Tuan-tuan mau kita biasa tengok sukan ke dalam TV lah, tak pergi dah kita tengok sukan di Padang ni, tengok TV. Saya rasa pelik juga sukan ni. Saya tengok orang lembu lari. Orang laki-laki itu seluar dia panjang sikit daripada orang perempuan. Tak? Kita tak nak tengok pun tengok juga kan? Kenapa jadi gitu? Kenapa tu? Orang perempuan pakai lebih singkat, lebih kecil kainnya daripada orang laki-laki. Kenapa? Cuba kita berfikir sikit. Inilah cara orang menjatuhkan martabat wanita. Secara tidak disedari. Melalui sukan. Orang telanjang ni tuan-tuan. Ya Allah. Satu lagi. Kalau kita kata, kalau ikut Islam, adakah kita boleh membenar nombor lari macam tu? Tak boleh kan? Kolok lah kita. Boleh pula tu. Boleh sebiji. Kolok lagi. Baik. Lagi? Renang, terjun. Ni pun jenis juga. Jenis yang kain kecil. Sedangkan orang laki-laki seluarnya lebih panjang. Pendek juga tapi lebih panjang daripada orang perempuan. Kenapa orang perempuan lebih disingkatkan kain? Ini cara kita kata cara untuk meruntuhkan manusia. Karena itulah
Nak runtuh masyarakat, runtuhlah orang perempuan. Akan runtuh masyarakat. Karena itu kita tidak pelik perkara ini sedang berlaku dalam masyarakat yang kita tengok hari-hari ini. Jadi tuan-tuan, saya tengok di sini lagi perkara-perkara yang terjadi. Okey. Kemudian di sini disebut ada juga di antaranya ada ayat nubuwah. Orang mengaku jadi nabi. Orang mengaku jadi nabi ini telah ada di zaman Nabi lagi pun. Dan ajib juga di Malaysia pun ada orang mengaku jadi nabi juga. Nah, Nabi Melayu. Dan benda-benda ni sebenarnya tuan-tuan, bagi saya lah ini adalah buktinya bahawa tanabbu'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlaku. Orang Melayu ni debek sebenarnya nak jadi nabi. Tak reti apa pun. Tetapi dalam keadaan orang tak reti pun ada orang boleh percaya kepada orang mengaku jadi Tuhan ya. Sedangkan orang tu tak mengaji lah mana pun. Tapi orang boleh terima dalam masyarakat kita. Pelik juga. Begitulah juga ada hadis-hadis palsu. Hadis palsu dan penolakan sunnah. Ini pun satu perkara juga yang di antara tanda-tanda dekat dengan kiamat. Tanda-tanda kecil. Hadis palsu ni sudah banyak berlaku dan telah dikenal pasti oleh para ulama. Dan orang yang menolak sunnah. Tolak sunnah ni tuan-tuan banyak peringkat. Ada orang tolak sunnah total, tolak semua sunnah tak diambil kira. Bagi mereka cukup dengan Quran sahaja. Itu satu jenis. Dan perkara seperti ini pun pernah ada berlaku suara pertanyaan kepada salah seorang sahabat. Dia kata, saya tak nak ikut sunnah. Cerita saya tentang Quran sahaja. Sunnah Imran bin Husain. Dia tu mengajar dalam satu majlis, lalu datang seorang pemuda. Dia kata, saya nak mari bertanya Tok Guru ni atau Tuan ni, cerita saya dengan Quran sahaja. Sunnah saya tak nak pakai. Imran bin Husain, zaman dia. Dia ni seorang sahabat lagi. Lalu dia tanya seorang pemuda tadi, kamu sembahyang tak? Ya, saya sembahyang. Daripada mana kamu dapat solat? Sedangkan Quran sebut secara umum saja. Amalan solat daripada awal sampai akhir itu kamu dapat daripada mana? Tidakkah daripada sunnah? Maka dia katanya, begitu juga bagaimana kamu faham zakat, faham haji dan sebagainya. Akhirnya pemuda tadi, dia belajar sehingga jadi ulama besar. Jadi ini bukan satu fenomena, cuma orang tu ada pertanyaan ni mungkin pertanyaan orang kata yang timbul daripada seseorang sahaja. Namun hal ini berlaku kemudian iaitu orang menolak sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada tolak sunnah ni, ada tolak sebahagian. Sebagai contoh, golongan Mu'tazilah. Dia menolak sunnah yang berkait dengan sifat-sifat Allah. Dan juga sunnah yang berkait dengan akidah. Mu'tazilah tidak terima sunnah yang berkaitan dengan akidah. Tolak sunnah juga. Tapi tolak sebahagian. Namun, hadis-hadis dan sunnah yang berkaitan dengan hukum, dia terima. Ada orang yang menolak sunnah berhubung dengan sifat-sifat Allah. Ada pun sunnah-sunnah yang berkaitan dengan rukun-rukun iman yang lain, dia terima. Sebagai contoh, kalau kita sini, Al-Khawd, Al-Mizan, As-Sirat. Ada sunnah, dia terima. Tetapi dia tolak tentang sifat Allah. Sifat Allah yang mana? Sifat Az-Zat dan sifat Fa'il. Itu dia tolak pun. Yang sifat lain tak tolak pun. Sifat Az-Zat ialah seperti yadun, wajuhun, ainun. Itu sifat Az-Zat. Ini dia tolak dan tidak boleh terima. Ada yang mentakwil. Ada yang menolak terus, ada yang mentakwil. Dalam masyarakat umat Islam. Dan begitu juga mereka menolak seperti al-istiwa dan juga nuzulullah ila sama'id dunya.
fi thuluthil akhir minal lail. Ada yang menolak hak tu je. Ada yang menolak terus, ada yang mentakwil. Nuzul, kalau nuzul rahmat, mereka takwil. Walau bagaimanapun, penolakan hadis ini tidak sama. Ada yang menolak total, ada yang menolak hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, ada yang berkaitan dengan seluruh akidah, ada yang tolak yang tak sama dengan dia sahaja. Itu berperingkat-peringkat. Tapi semuanya, walaupun hadis itu hadis yang sahih, walaupun hadis itu hadis yang kuat, maka mereka juga kata olehkan hadis ni yufiduz zan. Itu alasan dia mengaji, dia belajar dalam ulumul hadis. Hadis ahad ni yufiduz zan. Saya rasa tu tak habis lagi ngaji lagu tu. Dia az-zanul ghalib tu kena pakai. Az-zanul ghalib. Tapi kadang-kadang benda-benda inilah tuan-tuan yang berlaku. Baik, kemudian wadu'ul hadis, kemudian terurainya ikatan Islam satu demi satu. Ini pun berlaku. Begitulah juga zuhur adamut tasabbut fi naqlil akhbar. Tidak memastikan sesuatu perkara itu benar-benar berlaku di dalam menyampaikan berita. Apalagi di zaman WhatsApp ni. Benda yang tak tahu apa pun dah disebar. Adamut tasabbut. Ini tuan-tuan juga tanda-tanda kecil kiamat. Kalau begitu kat banyaklah tanda kecil bersekeliling dah. Berada di sekitar hidup kita ni. Kemudian begitu juga kita tengok banyaknya berlaku pembunuhan. Ada orang yang sehingga berlaku dia cita-cita hidup susah, dengan fitnahnya bercita-cita nak mati. Kalau dia duduk dalam kubur pun lebih baik. Begitulah juga ramainya mati terkejut. Mati tiba-tiba. Bukan mati tak ada penyakit, mati ni semua ada penyakit. Cuma penyakitnya tak dapat dikesan. Tu je. Orang kata mati terkejut. Kalau sekarang ni orang kata heart attack. Wallahu alam. Tu bahasa-bahasa kita tengok. Begitu juga mati dalam gempa bumi, penyakit banyak, ramainya bilangan laki-laki dan kurangnya bilangan wanita. Atau ramainya bilangan wanita, sikit laki-laki. Di Malaysia ni ramai laki-laki ke wanita? Ramai laki-laki Ramai laki-laki. Kalau ramai wanita dah 2-3. Apa dia? Kalau ramai wanita tu dah ramai 2-3 lah dia sebab ramai lelaki. Ramai laki-laki dah dari segi statistiknya. Ramai wanita lah. Ramai wanita, ramai sikit lah. Ramai banyak. IPT. Kalau sekolah rendah, sekolah menengah, kalau kita tengok ramai budak-budak perempuan ni di sekolah kan. Tapi pergi IPT ramai laki-laki. Pula dah. Yang perempuan yang ramai di sekolah menengah tu pergi ke mana? Kahwin awal lah. Tapi kena tanyalah dewan. Ya? Kena tanyalah dewan. Kena tanya dewan. Dia sebenarnya ada statistik dalam pendaftaran negara ada. Cuma saya dulu apabila di UM dulu ada satu kelas tu, kelas pendidikan Islam. 30 tu 3 jaga laki-laki. Yang laki-laki ni tak masuk kelas, menyepi saja di tepi dinding. Kata kenapa? Nanti ustaz masuk baru masuk. Dia kata takut. Takut ramai sangat student perempuan. Tapi tak apalah. Cumanya saya tengok nialah perkara ini sebagai Rasulullah SAW disebut sampai 150. Ada hadis lain. Satu orang laki-laki sama 50 perempuan. Mungkin tidak dikira di tempat kita kot, kira seluruh dunia kot. Tak apalah. Walau bagaimanapun perkara ini adalah sebagai satu ni. Dan zuhuruhunna kasiyatin ariyat. Lahir orang yang berpakaian tapi nampaknya tak pakai pakaian. Hak ni nampak nak jadi-jadi juga ni. Nak, ada lah, bukan tak ada. Bukan ramai pun ada lah.
Sampai kita tengok pakai itu sendak sangat. Alhamdulillah pakai tudung, orang yang pakai tudung Alhamdulillah, tapi yang lain itu sendak sangat. Orang kata seperti barut buah nangka. Nah, dan sebenarnya ada yang baik, iaitu pakai tudung tu baik dah, tapi yang model tu diikut juga, dia tak, kadang-kadang tak sedar. Kadang-kadang tak sedar. Dan ini yang perlu kita sedarkanlah. Kemudian tuan-tuan, saya nak itu tengok di sini, zuhurul ma'azif, ala-ala nyanyian. Sekarang ni alat nyanyian ni, subhanallah, banyak sangat. Banyak sangat. Perzinaan dan berbagai, ada gerhana dan sebagainya. Gerhana pun sekarang ni kerap berlaku. Baik tuan-tuan, kita pergi lagi sekali Ustaz. Seterusnya. Amanah disia-siakan, urusan diserahkan kepada selain ahlinya. Orang-orang hina diangkat sebagai tokoh, orang-orang rendahan mengungguli orang-orang yang terbaik dari mereka. Sahaya wanita melahirkan majikannya, bermegah-megahan dalam bangunan, orang-orang bermegah-megahan dalam menghias masjid, dan zaman berubah sehingga berhala disembah dan kemusyrikan merajalela di tengah umat. Mengucapkan salam hanya kepada orang-orang yang sudah dikenal sahaja. Banyaknya perdagangan, pasar-pasar saling berdekatan. Adanya harta yang sangat banyak di tangan manusia tanpa disertai rasa syukur. Banyaknya kekikiran. Banyaknya persaksian palsu, menyembunyikan persaksian yang benar. Merajalelanya kenistaan, perbantahan, permusuhan, memutuskan kerabatan dan buruk dalam bertetangga. Waktu semakin berdekatan dan sedikitnya keberkahan dalam waktu. Bulan sabit mengelembung. Banyak terjadi fitnah yang datang seperti potongan malam yang gelap gulita. Terjadi saling permusuhan di antara manusia, meremehkan sunnah-sunnah yang dimotivasi oleh Islam, dan orang tua meniru-niru anak muda. Binatang buas dan benda-benda mati berbicara kepada manusia. Air sungai Furat menjadi surut dari bukit emas, dan mimpi orang mukmin menjadi kebenaran. Apa yang terjadi di kota Rasulullah SAW, di mana keburukan dinafikan, sehingga tidak ada di dalamnya selain orang-orang yang bertakwa lagi saleh. Jazirah Arab menjadi subur dan banyak sungai, serta seseorang keluar dari Qahtan yang dipenuhi oleh manusia. Qahtan, Bani Qahtan. Banyaknya orang Romawi serta mereka memerangi kaum muslimin, dan kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, sehingga batu dan pohon berkata, "Wahai Muslim, ini Yahudi, kemarilah lalu bunuhlah ia." Hadis riwayat Al-Bukhari. Roma ditaklukkan sebagai Konstantinopel, ditaklukkan, dan tanda-tanda kiamat kecil lainnya yang sah dalam hadis-hadis yang sahih. Ini adalah sebahagian lagi disebut di dalam tanda-tanda hadis, tanda-tanda akhir zaman, dan tanda-tanda ini adalah tanda-tanda kecil. Walaupun kita tengok tanda-tanda ini adalah kecil, tetapi kita perlu ambil perhatian dan kita jadikan dia sebagai peringatan dan antara satu sama lain. Dan antara yang disebut di sini ialah at-tatawul fil bunyan. Sebelum itu amanah disiakan. Tidak melaksanakan amanah. Dan malah ada disebut dalam hadis, orang yang diberi amanah itu dia merasa seperti ghanimah. Orang suruh jaga amanah, tapi dia kata inilah peluang dia dapat ghanimah. Itu dahsyat. Dan orang yang diberi amanah,
diberi amanah bukan kepada orang yang sepatutnya diberi. Dan kepimpinan masyarakat terdiri daripada orang-orang yang tidak berpengetahuan. Dan orang-orang yang rendah dijadikan orang-orang yang terkemuka. Sekarang ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam masyarakat manusia, bukan bercakap di tempat kita saja, cakap manusia. Siapa yang ada wang walaupun tak pandai boleh jadi ketua. Siapa yang memiliki kekuasaan, maka dia adalah pemilik keuangan. Siapa milik wang, dia memiliki kuasa. Kerana itu berlaku dalam kehidupan manusia. Begitulah juga kita tengok bangunan dibuat tinggi-tinggi. Bangunan yang tinggi-tinggi belaka dalam ni. Tak kira di mana. Kalau di negara Arab pun kita tengok macam-macam yang luar biasa tinggi. Dan malah orang berlomba-lomba siapa paling tinggi. Dulu kita paling tinggi. Sekarang ni tak ada dah. Pecah rekod lah. Kita tak tinggi lagi. Orang duk berlomba siapa paling tinggi. Begitulah juga banyak perniagaan. Memang sekarang banyak perniagaan. Dan kedai-kedai pun rapat-rapat. Dulu nak beli kedai satu pun jauh di antara satu sama lain. Sekarang ni kedai rapat, dekat. Malah kalau kita tengok dalam sebuah bandar tu kedai belakang. Jadi ini kita tak perasan benda ni sebagai satu tanda kiamat. Dan harta banyak berada di tangan orang yang tidak bersyukur. Ada orang bersyukur, harta banyak, buat banyak kebaikan. Tetapi dalam hadisnya ada orang dapat harta banyak tapi dia tak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga saksi palsu. Saksi palsu kemudian menyembunyikan kebenaran dan berbagai-bagai berkelahian dan sebagainya. Dan timbul lagi syirik. Penyembahan berhala, lahirnya syirik yang besar. Banyaknya hujan turun tapi tanaman tak tumbuh. Masa ni rasa sekejap je. Seminggu ni rasa sekejap. Sebulan rasa seminggu. Kita pun rasa sekarang, rasa sekejap tak ada buat apa-apa. Seminggu dah habis dah. Ni dia kata taqarubuz zaman. Dan qillatul barakah fil awqat. Tidak banyak keberkatan dalam waktu yang ada. Sebab waktu-waktu yang ada tak dapat buat banyak perkara yang boleh membawa kebaikan. Dan begitulah juga kita tengok sekarang ni saya tengok maklumat-maklumat yang mengatakan bahawa padang pasir itu jadi tumbuh macam-macam tumbuhan yang menghijau. Kalau dulunya padang pasir orang tak pergi, sekarang tumbuh macam-macam tumbuhan. Dan orang pun rasa pelik. Dan ini merupakan sebahagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Dan orang ramai membunuh orang Islam. Ramai orang Rom. Rom di sini maksudnya orang Rom ni, kalau dulu tak, orang Rom ni orang putih ya. Orang Rom. Jadi ramai mereka memerangi orang Islam. Dan memang begitu. Dan orang Islam pun memerangi orang Yahudi. Tapi tak sampai lagi yang pokok berkata, ya Muslim haza Yahudi min warai fata'al faqtul. Tak bunyi lagi lagu tu. Tapi benda tu yang lain dah banyak dah. Dan begitulah juga alamat-alamat lain. Dan semua alamat-alamat ini saya rasa kita boleh rujuk kepada asyratus sa'atul sughra dalam banyak kitab-kitab yang ada di dalam pasaran, insya-Allah. Tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda inilah yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Jika tanda-tanda ini telah muncul, maka kiamat terjadi setelah itu. Ahlus Sunnah mengimaminya sebagaimana yang disebutkan dari Nabi SAW di antaranya. Munculnya Al-Mahdi, iaitu Muhammad bin Abdullah dari Ahlu Bait Nabi SAW. Dan ia akan keluar dari arah Masyriq, berkuasa selama 7 tahun
untuk memenuhi bumi ini dengan keadilan setelah sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kelaliman. Kezaliman. Pada masanya umat merasakan kenikmatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, langit menurunkan hujannya dan memberikan kekayaan yang tak terhingga. Keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal dan turunnya Isa putera Maryam alaihi salam di sisi menara putih sebelah timur Damaskus, Syam. Ia turun sebagai hakim dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi mengamalkannya. Ia membunuh Dajjal dan memberi keputusan dengan Islam. Ia turun di tengah-tengah Ahlu Saqif, Taifah Al-Mansurah, golongan yang ditolong, yang berperang berdasarkan kebenaran dan mereka berkumpul untuk memerangi Dajjal. Ia turun pada waktu dikumandangkan iqamat salat untuk melakukan salat di belakang Amir Taifah tersebut, Imam Al-Mahdi. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terjadinya 3 pembenaman di Masyrik, pembenaman di Maghrib dan pembenaman di Jazirah Arab. Keluarnya asap tebal, matahari terbit dari tempat terbenamnya dari arah barat. Keluarnya haiwan melata bumi dan berbicara kepada manusia, serta api yang mengumpulkan manusia. Ahli sunnah wal jamaah beriman kepada semua yang terjadi dari perkara-perkara gaib setelah kematian, dari apa yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa sakaratul maut, kehadiran malaikat maut, kegembiraan orang mukmin berjumpa dengan Rabbnya, kehadiran syaitan pada saat kematian, tidak diterimanya keimanan orang kafir pada saat kematian, alam barzah, nikmat kubur, azab dan fitnahnya, pertanyaan 2 malaikat Munkar dan Nakir, para syuhada itu hidup di sisi Rabb mereka dalam keadaan diberi rezeki, arwah ahli sebahagian diberi kenikmatan dan arwah ahli kesengsaraan diazab. Mereka beriman kepada hari kiamat besar yang di dalamnya Allah Azza wa Jal menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan membangkitkan para hamba dari kubur mereka, kemudian menghisap mereka. Mereka mengimami peniupan sangkakala dan itu dilakukan dengan 3 kali tiupan. Pertama, tiupan mengejutkan, nafkhatu faz'. Kedua, tiupan kebinasaan, nafkhatu sa'iq, yang dengannya alam fizikal berubah dan sistemnya tidak beraturan. Tiupan tersebut menyebabkan kebinasaan dan kematian serta kebinasaan siapa yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jal kebinasaannya. Ketiga, tiupan kebangkitan, nafkhatu ba'su wan nusyur wal qiyam, kepada Rabb semesta alam. Mereka beriman kepada kebangkitan. Di sini kita lihat tanda-tanda yang besar ini. Cuma saya tengok terjemahan ni tak berapa habis berbanding dengan apa yang ada dalam teks asal. Yuk, teks asal. Tak apa. Tapi isinya ada. Isi yang sudah cukup. Saya cuba bandingkan apa yang disebut tadi. Ada yang tak diterjemah, apa yang tak dicatat. Dalam ni masih teks asal tu masih ada lah. Tapi tak apa, itu tidak menjadi masalah. Yang pertama ialah tanda besar munculnya iman Mahdi, iaitu Muhammad bin Abdullah daripada ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia lahir dari sebelah pihak timur dan dibai'ah di sisi Kaabah, dan beliau akan melaksanakan pemerintahannya mengikut manhaj nubuwah, dan selama pemerintahan selama 7 tahun. Pada masa pemerintahannya, bumi ini dipenuhi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan kezaliman dan keburukan. Dan dia dapat memberi habuan kepada semua masyarakat tanpa bighairi adad, makna tidak bilang nak bagi. Dan umat telah mendapat nikmat yang tidak
dengan nikmat yang baik yang sebelumnya tidak pernah dapat dicapai. Begitulah juga bumi mengeluarkan banyak tumbuh-tumbuhan dan hujan turun dengan baiknya. Itu dah antara perkara yang Mahdi ni, tuan-tuan, adalah salah satu daripada as-sa'atul kubra. Dan dia banyak disebut di dalam hadis-hadis, sehingga hadis-hadis yang berhubung dengan Mahdi ni sapa al-mutawatirul ma'nawi. Mutawatir. Walaupun ada orang yang mengingkarinya, tetapi orang mengingkari tadi tidak boleh pendapatnya tidak boleh tidak kuat dan ditolak oleh para ulama hadis. Dan dia adalah namanya Muhammad bin Abdullah, daripada keluarga Hasan, bukan Husin. Kalau kita belajar hadis Mahdi, dia mari ikut Hasan, tidak mari ikut Husin. Mahdi Syiah ikut Husin. Mahdi Syiah dah lahir, tapi dia raib di dalam lubang di Samardak, di Samarra. Sardab tu lubang di Samarra. Sehingga sekarang mereka duk tunggu lagi kat situ. Duk berdoa pergi kat situ, berdoa supaya Mahdi ni keluar, dan lubang tu tak ada lubang pun, kira lubang gitu je lah. Telaga, semacam telaga gitu, semacam lubang gitu. Dan dia kata Mahdi hilang kat situ, iaitu Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Itu imam ke-12. Kerana tu Syiah meyakini bahawa mereka juga ada Mahdi. Mahdi mereka ni apabila keluar, dia akan, yang pertamanya dia akan bawa bersama kita Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah. Adik Quran kita ni kecil ni. Mushaf Fatimah itu 3 kali ganda Quran sekarang. Dan tidak ada satu huruf pun yang ada dalam Quran ni menyamai Mushaf Fatimah. Itu dia. Itu intikad dia lah. Kerana tu walaupun dalam sekarang ni orang kata Syiah Imamiyah ni saya sebut ni, dia beriman dengan ada Quran dan sebagainya. Memang dia beriman dengan ada Quran, tetapi bagi dia Quran sebenar dikumpul oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kerana Ali lah, Sayyidina Ali saja orang yang mengumpul Quran. Orang lain tak. Dan Quran itu besar, iaitu 3 kali ganda Quran yang ada. Ayatnya 16,000. Quran sekarang yang ada depan kita 6,000 ayat lebih. 6,000 lebih sahaja. 6,000 yang lebih. Adapun Quran dia 16,000 ayat. Bermakna 2/3 Quran tak ada. Satu. Yang kedua, mereka tidak mengiktiraf kerja pengumpulan Quran ini yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Sidna Uthman. Tak iktiraf. Kerana ketiga-tiga khilafah sebelum Sayyidina Ali adalah mereka ni perampas hak Sayyidina Ali. Apabila perampas, maka mereka itu tidak diiktiraf, dan semua kerja buat apa yang telah dilakukan oleh mereka juga tidak diterima oleh mereka. Ini keadaan-keadaan yang mereka lakukan. Kemudian yang kaitan dengan Imam Mahdi ni, pada percayaan mereka lah, saya sebut nak kongsi dengan tuan-tuan je. Mungkin tuan-tuan ada tahu. Apabila Mahdi ni keluar, satu peristiwa besar akan berlaku, iaitu berlaku Rija'ah. Rija'ah ni maksudnya semua musuh Sayyidina Ali dulu, pada anggapan mereka lah, Sayyidina Ali tidak bermusuh pun, tapi bagi mereka semua musuh Sayyidina Ali, musuh Sayyidina Hasan, Husin dan juga keluarga mereka akan dibangkit, akan dihidup semula. Ni di dunia ni bukan kiamat ni, akan dihidup semula dan akan ditutup balas, intiqam, dan melaksanakan hukum terhadap golongan-golongan yang menentang. Orang yang paling utama dibangkit dan dihukum ialah Khulafaur Rasyidun, sebelum daripada Sayyidina Ali, dan anak-anak mereka akan dibunuh dan dihukum kemudian disula di atas pokok yang masih hidup.
Itu akidah mereka. Itu berhubung dengan Mahdi ni, dia macam-macam. Tapi kita ahli sunnah tidak sampai ke situ. Mahdi kita ni, Mahdi yang disebut dalam hadis ini, bukan daripada Al-Husin, daripada Al-Hasan. Dan Mahdi ni akan dibangkit, dilantik, ditabalkan, dibai'ah baina rukni wal maqam. Dan orang akan kenal Mahdi. Kalau jumpa, kenal Mahdi. Walaupun tak pernah berjumpa. Jumpa dia, ni Mahdi dah. Mungkin kita rasa pelik lah tuan-tuan. Tak pelik pun yang Allah, Rasulullah kata kita tak pelik pun. Kalau jumpa dengan Mahdi, ini Mahdi. Gitu. Kemudian, Imam Mahdi ini, kalau kita tengok, semasa dia, selepas itu muncullah Dajjal. Dajjalul A'war. Al-Kazzab. Dia guna Quran ni juga, cuma buat sementara. Okey. Quran itu macam berapa helai yang macam dia dimintakan Quran tu, dan beberapa muka surat macam tu. Kalau dia minta nak tengok, dia macam dia tak bagi. Okey, betul. Dia kata Quran ni khusus untuk orang Iran saja. Ya, ya. Kalau tengok tak serupa. Ada tak serupa. Antaranya yang mudahnya suratul wilayah. Suratul wilayah tu maksud wilayah ahli lah. Dia dia orang Iran, tak kira lah Iran apabila dia Syiah, dia ada keyakinan tu. Para ulama dia bersepakat mengatakan bahawa Quran yang ada sekarang ni tak cukup, muharraf wa mubaddal, diselewengkan dan ditukar ganti. Banyak ayat Quran tak lengkap. Karena itu mereka tidak meyakini bahawa Quran yang ada sekarang itu Quran yang sahih. Walau bagaimanapun mereka datang bertanding Quran itu menang, itu juga. Itu tak kisah sebab mereka baca, tetapi keyakinan. Dan dalam sejarah mereka tidak ada semacam ulama mereka bersepakat mengatakan bahawa Quran ini tak cukup dan tak lengkap. Cuma ada seseorang yang mengatakan lengkap, tetapi ini pun dia telah ditolak oleh para ulama mereka. Karena tu kalau kita tengok perkara ini, dia jarak, orang kata Syiah dengan Sunnah ni seperti jalan kereta api yang tidak bertemu. Pergi lah, rel ni dia tidak bertemu di depan. Begitu. Bukan kata nak bermusuh, tetapi itulah kaedah dia. Apa yang berlaku. Kalau saya baca Mustafa As-Sibai dalam kitab dia kata saya termasuk orang yang berusaha untuk mentakribkan antara Syiah dengan Sunnah. Umur saya habis 25 tahun, tetapi tak ada apa. Ya. Dia kata kita bermusyawarah, setuju lagu ni, keluar tu setuju lagu lain pula. Baik. Termasuk Yusuf Qaradawi. Dulu dia antara orang yang suka, orang yang sangat-sangat ingin mentakribkan untuk menyelesaikan masalah. Tapi akhirnya dia kata tak boleh juga. Tapi ada orang kata boleh, orang lain kata boleh. Wallahualam, itu masing-masing pandangan. Tapi kita nak tahu orang ni, tahu akidah. Akidah dia. Akidah dia jangan dengar orang kata, kita belajar, baca daripada kitab dia. Kalau kita ambil daripada yang lain, kita bohong. Tapi kita ambil, kita baca daripada buku dia, yang ori dia, bagaimana dia kata, itu baru kita kata memang dia kata. Jadi perkara ini pun saya rasa Mahdi ni orang duk duk highlight macam-macam. Dan ramai orang mengaku jadi Mahdi dah. Mahdi. Hak letak nama Mahdi tu tak kira lah dia. Tu nama je. Tapi mengaku Mahdi ni ramai. Ramai. Di Malaysia ni pun ada dah orang mengaku Mahdi macam-macam. Tapi yalah, begitulah. Dia tak usah mengaku, tak usah claim lah. Ini adalah berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
yang akan berlaku pada masa depan. Ini adalah termasuk bab ghaib yang siapa pun tak tahu, bila masa dia pun tak tahu, tapi dia tetap akan berlaku. Kita sebagai orang Islam, sebagai ahli sunnah, kita yakini perkara ini apabila sabit daripada Rasulullah SAW, dia tetap berlaku walaupun mungkin kita tak sempat nak tengok. Kita percaya sebab Rasulullah yang cerita apabila hadis itu sahih, dan malah para ulama menyebut al-ahadis al-mahdiyah yang berkaitan dengan zuhurul mahdi, hadis wasala ila hadis tawaturil ma'nawi. Ada sampai pada tawatur di segi maknawi. Lafzi itu tidaklah, memang banyak. Kemudian Dajjal. Dajjal secara fizikalnya tak ada lagi lah. Tetapi Dajjal orang duk tafsir itu macam-macam. Nah, Dajjal tu. Dan di antara maktub baina ainaihi, di antara kening dia ni, di antara dua mata ni, kafir. Tertulis. Saya rasa setakat ni tak ada lagi lah tertulis macam tu. Kalau ada tertulis dekat benar kiamat. Dia orang kenal dia. Tak pelik tuan-tuan, kenal ni. Budak-budak kecil pun kenal KFC. Jumpa KFC kat mana-mana pun kenal tak? Mudahnya kenal. Maka Dajjal pun boleh kenal macam tu juga. Mudah kenal. Dia tertulis di antara dua mata kafir. Jadi, dan dia lahir. Dia ni, di antara, di kalangan umat Islam, baina Syam wal Iraq. Dia muncul kat situ. Dan semua negeri dia akan masuki kecuali Mekah dan Madinah. Itu dia tak boleh masuk. Kerana malaikat menjaga kedua negeri tersebut. Dan dia duduk di dunia ini arba'ina yauman, 40 hari. Yaumun kasanah, satu hari seperti setahun. Wa yaumun kasyahr, satu hari seperti sebulan. Wa yaumun kajum'ah, dan satu hari seperti Jumaat. Wa sairu ayyami ka ayyamina, dan semua harinya seperti hari kita. Kemudian lepas itu turunlah Nabi Isa AS indal manaratil bayda fi syarqai Damishq Asyam. Di tempat ni dah kenal pasti ni. Kalau siapa-siapa pergi ke Syam, tanya orang kata, mana Manaratul Bayda? Tanya orang mengaji di Syria lah. Saya pergi dulu ke Syria, kata, saya jumpa orang sana. Ainal Manaratul Bayda? Dia ada. Tu. Ada. Al-Manaratul Bayda. Memang ada. Jadi, kita tengoklah perkara ini. Wa yakunu nuzuluhu, dan turunnya mana Al-Manatul Bayda. Kalau sekarang ni tak boleh nak pergi sangat ke Syam lah. Indal Manaratul Bayda. Dan dia berperang. Kemudian dia sembahyang di belakang Mahdi. Di belakang Imam Mahdi pada ketika itu. Dan dia yang membunuh Dajjal, dan dia melaksanakan pemerintahannya dengan syariat Islam. Dan pada ketika itu dia akan yukassirus salib wa yaqtul khinzir wa yad'ul jizyah. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan akan membuangkan jizyah. Fala yaqbalu illa al-Islam. Dia tidak terima kecuali hanya Islam. Dan pada ketika itu aman, damai berlaku dalam kehidupan, dan tidak ada perkahlian, keberkatannya melimpah ruah, dan hartanya pun banyak. Kemudian keluar pula Ya'juj wa Ma'juj. Ini semua akan berlaku. Begitulah juga berlakunya gerhana yang besar, 3 gerhana. Dia di Masyriq, Maghrib, dan di Jaziratul Arab. Keluarnya asap yang tebal yang memenuhi di antara langit dan bumi, yang memenuhi di antara timur dan barat dan seluruh dunia. Baru ni pun asap tebal juga kan. Rusing kita. Asap tebal dah baru ni pun. Tapi tak yang umum dunia lagi lah. Setakat Malaysia, alhamdulillah sekarang ni cerah balik, alhamdulillah.
Dan matahari keluar daripada maghribah barat. Dan pada ketika itu semua orang aman, tetapi orang tak beriman tidak terima imannya dan tidak akan diterima lagi taubatul ma'asi. Dan keluar binatang daripada bumi, dan binatang ini besar yang tidak pernah dilihat oleh manusia dan boleh bercakap dengan manusia, dan dia boleh membezakan orang mukmin dan orang kafir. Oleh kerana itulah ini adalah alamat yang besar. Begitulah juga keluarnya api daripada Aden, dan begitu juga daripada laut Hadramaut yang menghambat manusia. Banyak lagi disebut. Cuma ada yang dalam ni disebut, ditulis, ada yang tidak tertulis. Tak apalah. Tapi kalau tuan-tuan nak download, boleh download lah. Cari buku ni. Buku ni boleh download. Ada dah saya rasa. Ada dalam ni. Boleh download. Kalau tuan-tuan ada hak terjemahan, ada hak ni, boleh dua-dua lagi bagus. Boleh tengok. Silakan. Mereka beriman kepada kebangkitan dan bahawa Allah Azza wa Jal membangkitkan manusia dari kuburnya. Lantas manusia bangkit kepada Rabb semesta alam dalam keadaan telanjang kaki, tanpa busana, lagi tidak bersunat. Sementara matahari dekat dengan mereka dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Manusia yang pertama kali dibangkitkan dari bumi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang besar itu manusia keluar dari kuburnya seolah-olah belalang-belalang yang bertebaran, yang bersegera memenuhi seruan. Semua gerakan terhenti dan diam 1000 bahasa ketika lembaran-lembaran amal ditebarkan. Lalu apa yang tersembunyi menjadi terkuak, apa yang tertutup menjadi terbuka, apa yang tersimpan dalam hati tersiar, dan Allah Azza wa Jal berbicara kepada hamba-hambanya tanpa perantara. Serta manusia dipanggil dengan nama-nama mereka dan nama-nama bapa-bapa mereka. Mereka beriman kepada mizan, timbangan yang memiliki dua sisi untuk menimbang amal-amal para hamba. Mereka beriman kepada apa yang terjadi berupa disebarkannya buku-buku catatan amal. Lalu ada yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kanan dan ada yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kiri atau dari belakang punggungnya. Mereka beriman kepada sirat yang dipasang di atas dataran Jahannam yang dilewati oleh kaum yang berbakti, sedangkan kaum yang durhaka akan tergelincir. Syurga dan neraka diciptakan dan sekarang sudah ada. Keduanya tidak pernah fana selama-lamanya. Allah Azza wa Jal telah menciptakan keduanya sebelum menciptakan para makhluknya. Syurga adalah negeri kaum mukmin yang bertauhid dan bertakwa, dan neraka adalah negeri kaum kafir, iaitu musyrikin, Yahudi, Nasrani, kaum munafik, mulhidin, mutasanniyin, wasaniyin, paganis dan para pendosa. Mereka beriman bahawa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat pertama yang dihisab pada hari kiamat dan umat pertama yang memasuki syurga. Mereka adalah separuh ahli syurga dan 70,000 orang di antara mereka akan masuk syurga tanpa hisab. Mereka beriman bahawa kaum yang bertauhid tidak kekal di dalam neraka. Mereka adalah orang-orang yang masuk neraka kerana kemaksiatan yang mereka lakukan tanpa mempersekutukan Allah Ta'ala. Kerana kaum musyrikin kekal di dalam neraka, tidak keluar darinya selama-lama. Wal-iyazubillah. Mereka beriman bahawa air dari telaga Nabi SAW di padang kiamat lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, aromanya lebih harum dari kasturi, berjananya sebanyak bintang di langit, panjangnya 1 bulan perjalanan dan lebarnya pun 1 bulan perjalanan. Siapa yang minum darinya, maka ia tidak akan pernah merasa haus selamanya. Dan telaga tersebut diharamkan bagi siapa yang melakukan bid'ah dalam agama. Nabi SAW bersabda, Haudi masiratu syahr, wa ma'uhu abyadu minal laban, wa rihuhu atyabu minal misk,
wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minha fala yazma'u abada. Telagaku panjang dan lebarnya 1 bulan perjalanan, airnya lebih putih daripada susu, aromanya lebih harum daripada kasturi, berjananya sebanyak bintang di langit. Siapa yang minum darinya maka ia tidak akan merasa haus selamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau SAW bersabda, inni faratukum alal haud, man marra alayya syarib, wa man syariba lam yazma' abada. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani, thumma yuhalu baini wa bainahum, wa fi riwayatin fa aqulu innahum minni, fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, fa aqulu suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Sesungguhnya aku mendahului kalian di telagaku. Siapa yang melintasiku maka ia minum, dan siapa yang minum maka ia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Sejumlah kaum yang aku kenal dan mereka mengenalku benar-benar masuk telagaku, kemudian dihalangi antara aku dengan mereka. Dalam riwayat, mereka akan mengatakan sesungguhnya mereka adalah dari golonganku. Dijawab, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggalanmu. Aku berkatakan, jauhkan siapa yang merubah agamaku sepeninggalanku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mereka beriman kepada syafaat dan maqam, kedudukan terpuji bagi Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Syafaatnya bagi ahli mauqif pada mahsyar untuk memberikan keputusan di antara mereka itulah maqam terpuji. Syafaatnya untuk ahli syurga yang masuk syurga, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama masuk ke dalamnya. Mereka pun mengimami syafaat beliau untuk pamannya Abu Talib agar diringankan dari azab. Ketiga, syafaat ini khusus berlaku bagi Nabi SAW dan tidak berlaku bagi selainnya. Juga syafaatnya untuk meninggikan darajat sebahagian umatnya yang masuk syurga kepada darjat yang tinggi, dan syafaatnya untuk segolongan umatnya yang masuk syurga tanpa hisab. Syafaatnya untuk kaum yang setara kebajikan dan keburukan mereka, lalu beliau SAW memberi syafaat untuk mereka agar masuk syurga, dan untuk beberapa kaum lainnya yang telah diperintahkan ke neraka agar mereka tidak jadi memasukinya. Syafaat untuk mengeluarkan para pelaku kemaksiatan dari kaum yang bertauhid dari neraka, beliau memberi syafaat kepada mereka lalu mereka masuk syurga. Syafaat yang disebut terakhir ini juga dilakukan oleh para malaikat, para nabi, para syuhada, siddiqun, salihun dan kaum mukminin. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari neraka sejumlah kaum tanpa syafaat tetapi dengan kurniaan dan rahmatnya. Adapun kaum kafir, maka tidak ada syafaat bagi mereka berdasarkan firman-Nya, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Al-Muddassir 48. Amalan orang yang mukmin pada hari kiamat juga akan menjadi syafaat baginya, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi SAW melalui sabdanya, as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran akan memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Kematian didatangkan pada hari kiamat lalu disembelih sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi SAW. Idza sara ahlul jannati ilal jannah wa sara ahlun nari ilan nar, utiya bil mauti hatta yaj'ala bainal jannati wan nar, thumma yudbah, thumma yunadi munad, ya ahlal jannati la maut wa ya ahlan nari la maut, fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Jika ahli syurga telah memasuki syurga dan ahli neraka telah memasuki neraka, maka kematian didatangkan hingga diletakkan di antara syurga dan neraka, lalu disembelih. Kemudian penyeru berseru, wahai ahli syurga, tidak ada lagi kematian, wahai ahli neraka, tidak ada lagi kematian. Sehingga ahli syurga menjadi semakin gembira dan ahli neraka semakin bertambah sedih. Hadis riwayat Muslim. Allah Akbar. Tuan-tuan, kita ni cakap hamati dah ni. Allah
Allahu Akbar. Sudah. Ya, kita tengok kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara banyak tadi. Kita beriman dengan perkara-perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman dengan apa tadi yang disebut bil ba'si wan nusyur. Allah akan bangkit orang dalam kubur. Semuanya dibangkit dalam keadaan berkaki ayam, tak pakai kasut, telanjang tak pakai kain. Saya tengok hadis yang diriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, semacam kalau kita terjemah, tak tergamam ke orang ni lahir dalam keadaan semuanya tak pakai kain?" Rasulullah kata, tak ada masa orang nak tengok hal orang lain. Masing-masing sibuk dengan diri sendiri aja. Betul tuan-tuan, kalau kita dah dalam sibuk kan, tak peduli dah orang. Kerana itulah semua orang bawa nafsi-nafsi. Dan ada yang disebut orang hampir dengan matahari dekat-dekat. Sehingga sejengkal, ada yang satu batu dan sebagainya. Matahari ni, kalau sekarang ni bukan sejengkal tuan-tuan. Yang duduk sekarang ni, kita duduk tengah panas tu pun tak tahan dah. Apa lagi didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedekat-dekatnya. Dan apabila berlakunya bangkit nanti, maka orang yang paling mula-mula dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari itulah keluarlah, orang kata macam belalang. Boleh jadi kita tak pernah tengok belalang banyak, Ustaz. Belalang banyak ni pernah saya tengok dalam gambar je. Banyak je lah. Di negara-negara yang disergap oleh belalang, banyak belalang. Ngok-ngak. Itu kita tengok di dalam belalang dia. Tapi pada hari akhirat nanti, wallahu alam, kita akan tengok seseorang itu diceritakan oleh Allah sebagai beladang yang bertebar. Dan pada hari itu tak ada siapa yang bercakap. Semua duduk diam. Dan masing-masing untuk berfikir bagaimana menyelesaikan hidup masing-masing. Inilah keadaan yang sangat kritikal dalam hidup manusia. Karena itulah anak, ibu yang paling rapat, suami, isteri tak bertanya khabar. Tak sempat nak tanya. Dan kalau kita tengok, pada hari itu akan terbongkar rahsia-rahsia yang ditutup oleh manusia. Tapi ada yang rahsia yang Allah tidak buka kepada seseorang. Yang di mana orang-orang tertentu, mungkin dia di dunia ini Allah tak buka keaiban dia, pada hari akhirat juga Allah tak buka keaiban dia. Karena itu kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allahumma sur aurati wa amin rawati. Ya Allah, ya Tuhanku, ustur aurati, tolong tutup keaibanku. Aib ni kalau Allah buka, tak lepas kita keaiban kita. Alhamdulillah Allah tak buka. Kalau Allah buka, teruk kita. Wastur aurati, Allahumma amin rawati wastur aurati. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tolong tutup keaibanku dan tolonglah beri keamanan terhadap apa yang aku bimbang. Tuan-tuan, hak kita bimbang banyak, atas dunia ni banyak kita bimbang. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita sallallahu alaihi wasallam supaya kita berdoa. Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni baina yaday wa min khalfi wa an yamini wa shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utala min tahti. Ini doa ni tuan-tuan, adalah doa yang
diajar oleh Rasulullah supaya kita minta berlindung dengan Rasulullah daripada semua keburukan, keburukan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Al-afiyah ni, kata Rasulullah SAW, tidak ada satu anugerah yang paling besar diberi oleh Allah kepada seorang itu selebih daripada afiyah selain daripada iman. Lepas iman, afiyah yang paling. Afiyah ni sejahtera, kesejahteraan. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Keampunan dan afiyah. Fid dunia wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfazni baina yaday wa min khalfi an yamini wa an shamali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utala min tahti. Ini doa ni tuan-tuan, ialah doa perlindungan daripada Allah. Kalau orang zaman-zaman dulu lah, zaman orang tua dulu, dia duk cari ilmu pakar tubuh. Kononnya gitulah kan, duk belajar-belajar ilmu pakar. Inilah doa yang paling mustajab, paling mujarab. Doa pakar tubuh. Sebab orang dulu, ialah dia nak jaga tubuh badan dia daripada gangguan-gangguan yang nampak tak nampak. Dia mencari doa-doa. Jadi Rasulullah SAW telah mengajar doa lebih lama daripada itu lagi. Dan pada apa yang paling ini, yang paling takut ialah Allah buka keaiban dunia, apalagi di akhirat. Itu yang paling takut. Begitulah juga di akhirat nanti, saya teringat Rasulullah SAW dalam sebuah buku dia kata, manusia yang berdiri di hadapan Allah itu akan diadili oleh Allah, dan Allah sebagai hakim, dan dipanggil saksi-saksi untuk memberi penyaksian terhadap seseorang, termasuk kita. Allah menjadi hakim yang memutuskan, Malik Yaumiddin. Yang menjadi saksi pertama Allah, kerana Allah mengetahui segala-galanya, dia memberi penyaksian. Yang kedua, para malaikat yang menulis segala amalan kita pada setiap hari, sehingga tidak ada satu ucapan pun yang keluar daripada mulut kita kecuali ditulis dan dicatat. Yang ketiga, Rasulullah sendiri akan dipanggil sebagai saksi. Yang seterusnya ialah yang keempat, bumi di mana kita pijak juga dipanggil sebagai saksi. Kelima ialah tubuh badan kita sendiri akan memberi penyaksian kepada diri kita. Dan yang terakhir, yang keenam, ialah masa yang kita hidup ini. Kita hidup dalam masa umur kita ini. Masa ini akan memberi penyaksian kepada setiap orang. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita selamat dunia dan akhirat. Dan kita tidak akan diperhitungkan satu-satu, dan kita diberi kemaafan di atas segala kesilapan kita, dan kita mohon kepada Allah supaya Allah memasukkan kita dengan limpah kurnia-Nya, dan kita mohon masuk surga tanpa hisab. Dan Allah bercakap dengan hamba-Nya pada hari kiamat, dan tidak ada orang tengah untuk menjadi penterjemah antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di semuanya dipanggil dengan nama dan bin-nya sekali. Karena itulah nama di dunia ini Rasulullah sebut nama yang baik-baik, supaya nama itu dipanggil dengan nama itu, dia akan dipanggil di akhirat nanti. Karena itulah kalau nak sebut buh nama anak ni jangan pelik-pelik sangatlah. Kita nama cucu dah lesak. Nah, jangan lebuh pelik-pelik sangat, sehingga tak ada makna. Ada nama tak ada makna. Pasal apa tak keluar makna? Duk campur nama mak dengan nama ayah dengan nama tok sekali. Terbitlah nama macam-macam. Jadi kerana itulah kita kadang-kadang lari daripada Islam, utamanya nama orang laki-laki lah. Rasulullah kata sebaik-baik nama mahummida wa ubbida.
Humida wa ubida. Nama Abd, Abdullah ke apa ke, Ahmad. Itu nama-nama yang baik. Nama-nama yang telah yang ada. Kadang-kadang dalam masyarakat kita rasa susah nak letak nama Musa, nama Ibrahim. Rasa pelik sikit. Kalau letak pun nama panjang-panjang sehingga ruang nak tulis pun tak cukup. Nama tu panjang. Tapi tak apalah, itu pilihan ibu bapa kita, tak apa. Jadi yang pentingnya kita, tuan-tuan lah, orang yang dekat dengan masyarakat, tolong beritahu. Pilih nama yang baik. Nama itu ada makna yang baik. Macam-macam nama. Ya, nama yang baik. Jangan pula terpilih nama yang baik sehingga nama tu sebutannya sedap dengar tetapi maknanya tidak baik. Pengalaman saya sendiri. Orang nak telefon ke orang lain, tetapi orang lain tak ada. Ustaz-ustaz semua tak ada. Tinggal saya yang baru-baru nak jadi ustaz ni. Lama ni, tahun 80-an. Ada seorang tu dia telefon ke, yalah, sebab saya kerja tu. Dia kata, Ustaz, kenapa, saya tanya, ada apa yang saya boleh bantu? Dia kata, saya nak letak nama cucu saya ni, saya dapat cucu perempuan. Kata, eloklah tu, alhamdulillah, tahniah. Dia kata, tak Ustaz, saya nak tanya Ustaz ni, boleh tak letak nama anak cucu saya ni Syarul Bariyah? Betul tu, saya ingat lagi. Saya kata, kenapa encik nak letak nama ni? Nama ni ada dalam Quran. Tu. Kata tak, ni betul ada nama dalam Quran. Kalau jumpa dalam surah Al-Baqarah tu ada lah tu. Tapi makna dia tak bagus tu. Tak bagus apa dalam Quran? Mesti bagus punya. La ilaha illallah. Betul. Akhir sekali saya kata pakcik, bahasa dia pakcik. Sebenarnya Syarul Bariyah ini sejahat-jahat makhluk atas muka bumi. Saya tak kira lah, dia kata. Dah ni ada dalam Quran. Itu. Jadi akhirnya begitulah. Saya pun tak tahulah dia letak ke tak. Saya tak tahulah. Tapi begitulah yang akhirnya perbincangan dia dengan saya. Saya kata, saya doalah mudah-mudahan dia tak letak nama tu. Saya kata tukar sikit, Khairul Bariyah. Tak nak Syarul Bariyah, sedap Syarul lagi. Saya pun jadi pelik lah. Dan tapi saya tak kata dia juga sebab dia tak tahu bahasa Arab. Tak tahu bahasa Arab, dia boleh. Sebab nama tu sedap. Rupa-rupanya, lepas tu, ada seorang pekerja di tempat saya nama Syarul Bariyah. Tapi bukan yang hak tu lah. Tapi hak lain lagi. Ada dekat pejabat saya. Nama apa? Nama Syar. Saya tak perasan lagi. Saya kata, nama sebenar penuhnya Syarul Bariyah. Anak kata, you pergi tukarlah nama. Enti pergi tukar nama ni. Pendaftaran negara. Tukar Khairul Bariyah. Dia tak tahu. Dia tak tahunya setelah dia duduk di situ. Dah bekerja dah baru tahu Syarul Bariyah ni maknanya nama. Tak elok. Maksud tak elok. Tapi ni tuan-tuan, maksud sayanya ialah supaya kita pandu masyarakat. Nak letak nama tu, bagus bertanya dulu. Dan jangan letak nama-nama yang tidak ada maksud. Sebab kita panggil anak kita ni setiap hari, kita doa dia. Muhammad, orang yang terpuji. Harap-harap dia jadi orang terpuji. Hasan, bagus. Harap-harap dia jadi orang bagus. Anak kita. Nah, jadi orang bagus. Ikutlah nama-nama yang ada makna. Jadi, ibu panggil dengan penuh kasih sayang, bapa panggil dengan penuh kasih sayang, dan itu adalah sebagai harapan dia. Dia panggil dengan nama yang dia harap dan akan jadi doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberi apa yang dia minta tadi. Jadi kalau anak jadi Hasan, alhamdulillah, Hasan sungguh cantik, Hasan. Nah, Jamal, lawa, segak. Siapa tak mahu segak? Segak, alhamdulillah. Ustaz, kalau Jamal, kena panjang sikit tu. Dah diuntau tu. Jangan panjang lah.
Jamal Kalau Jamal. Kalau tu jadi entah. Ya. Jadi biar maknanya biar kita ada maksud lah, insya-Allah. Dan kita beriman dengan mizan. Mizan ni timbang. Semua kita tahu timbang. Dia ada dua apa yang ceper. Bekas tu. Dan bekas ini akan menimbangkan manusia dan juga amalannya. Ada orang yang badannya besar, gemuk lagi, tak ada dalam timbangan. Ada orang yang kurus, kecil, timbangannya berat. Timbang ni bukan timbang amalan saja. Timbang dengan tuan-tuan sekali. Ada dalam hadis sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk di samping sahabat. Di depan dia tu ada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah Mas'ud ni kecil, kuru. Apabila angin bertiup, terselak betih dia. Nampak betih dia, kecil. Sahabat pakak suka. Bukan dia naik pokok. Tu satu cerita lain. Hak tu naik pokok juga. Ni dia terselak kain kerana tiup-tiup angin. Sahabat tengok. Bukan nak mengeji dia, tapi itulah dia kecil. Tertawalah sahabatnya. Secara tidak nak mengeji dia. Rasulullah kata, suka apa? Tengok kaki dia kecil. Tapi gagah, bukan tak boleh berjalan. Dua orang Arab ni besar-besar belakang dia kecil. Dia kecil. Abdullah Mas'ud ni kecil. Kecil orangnya. Lalu Rasulullah kata, kaki dia yang kecil ni, lahuma asqala min jabal Uhud. Dua kaki yang kecil ini lebih berat daripada Bukit Uhud. Allahu Akbar. Kerana itulah besar pun ada orang yang besar, gemuk lagi, besar lagi. Sayap nyamuk pun tak sampai timbangan tu. Rupa-rupanya bukan timbang badan orang tu saja, timbang dengan amalan dia. Alhamdulillah. Jadi kita ni harap-harap berat timbangan lik kanan lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Gitulah. Apa yang kita harap tu Allah kabulkan. Ya. Dan begitu juga kata subhanallah sekali penuh timbangan. Sekali tuan-tuan, Allah ni murah sangat dengan kita ni, tak berkira nak bagi ni. Sehingga subhanallah tamla'ul mizan au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Sekali Allah murahnya Allah. Kerana itulah kita kalau kata subhanallah, alhamdulillah 33 kali pun rasa tak cukup. Sepatutnya tak cukup, tapi kan hak kena rasa tak berapa tu kan, nak kata sekali pun tidak. Mujulah kita ni apabila Allah beri taufik, kita solat, apabila solat tu baca juga alhamdulillah. Kemudian sibuk sangat, kita ni orang sibuk, busy man. Busy kita. Bayangkan lepas solat tu, Assalamualaikum, cuh bangun, nak kata subhanallah pun tak sempat. Ataupun boleh juga kalau dia terlalu sibuk, baca sambil-sambil berjalan, tapi tak, dah sibuk ni. Allah begitu lalu. Dan bagi saya lah, maknanya kita tidak, kalau kita dah tak ada masa, sambil-sambil berjalan, kita baca ayat kursi, kita baca subhanallah, sambil-sambil berjalan. Jangan lepas peluang. Kerana kita ingin mengambil peluang daripada apa yang diberitahu oleh Rasulullah. Sesiapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan Allahu Akbar kabir, cukup 100, maka orang yang baca tadi lepas solat akan diampunkan dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih di laut. Alhamdulillah. Sambil-sambil berjalan, kita baca dah, kita tak sempat ada waktu nak duduk lama sikit. Kerana tu kita boleh kongsilah tuan-tuan. Kita sebenarnya apabila kita beritahu masyarakat dan masyarakat aman, kita pun boleh pahala sama. Nah, sebab kita yang memberitahu. Alhamdulillah. Kalau 10 orang kita beritahu, ada 2-3 orang yang aman, alhamdulillah, kita pun dapat sama pahala yang mereka buat. Kerana itulah kalau kita boleh berkongsi-kongsi.
syurga neraka semua dah ada dan sebagainya tuan-tuan. Akhir sekali mati ni disembelih. Sebelum itu khawdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun rasa hak ni kita kena pakat-pakat supaya orang ikut sunnah ni. Hadis ni, inni faratukum alal khawd. Ni. Hadis ni kita kena pakat baca. Inni faratukum alal khawd. Man marra alayya shariba wa man shariba lam yazma abada. La yariddanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Thumma yuhalu baini wa bainahum wa fi riwayatin fa aqul innahum minni fa yuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'daka fa aqul suhkan liman ghayyara ba'di. Ni kita kena pakat-pakat baca hadis ni supaya kita kena pastikan yang kita nak buat itu ada sandaran daripada sumber yang betul, kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk dah nak minum air khawd kolam Rasulullah, tapi dia halang di situ. Rasulullah kata, aku kenal dia. Dia pun kenal aku. Jawab para malaikat, engkau tak tahu apa yang mereka lubahkan lepas daripadamu. Ni kita pun kena berusaha, kita pakat-pakat beritahu, jangan sekali-kali buat amalan yang tidak ada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kata, suhkan jauh-jauh, bawa pergi jauh. Kadang-kadang perkara-perkara seperti ni tuan-tuan, perkara yang nampak kecil tetapi dia sangat besar. Dan syafaat ni bukan saja Rasulullah dapat beri syafaat, tapi banyak golongan yang akan beri syafaat kepada orang-orang mukminin, malaikat, nabi, syuhada, siddiqin, salihun, mukminun. Kemudian ada lagi orang yang lain yang Allah anugerahkan beri. Begitu juga Quran dan puasa memberi syafaat kepada orang yang membacanya, orang berpuasa pada hari kiamat. Dan kita tengok sini Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalah mati. Idza sara ahlul jannah ila jannah. Semua ahli surga masuk surga, ahli neraka ke neraka, utiya bil maut. Dibawa mati hatta yuj'ala bainal jannati wan nar, sehingga letak antara surga dan neraka, summa yuzbah. Kemudian disembelihkan mati, tak ada mati dah lepas tu. Summa yunadi munad, ya ahlal jannati la maut wa ya ahlan nari la maut. Fa yazdadu ahlul jannah faraha ila farahihim wa yazdadu ahlun nar huznan ila huznihim. Sebagaimana terjemah tadilah. Jadi hidup yang tidak ada penghujung. Dan orang yang masuk surga bertambah gembira hari demi hari, dan begitulah sebaliknya orang ke neraka duka cita bertambah duka cita hari demi hari. Dan kita memohon kepada Allah supaya kita termasuk di kalangan orang yang mendapat syurga Allah, dan kita mohon berlindung dengan Allah daripada nerakanya. Amin. Masa setakat itulah ini sana. Sampai noktah besar. InsyaAllah. InsyaAllah kita sambung lagi Al-Qadar wal Qadar.